نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وسلك طريقه واستنى بسنته ومن اهتدى بهداه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Ghazali, Pegawai Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Al-Fadhil Tuan Nazir, semua mahasiswa, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita melafaz syukur kepada Allah dan memujinya sebanyak-banyak di atas segala limpah rahmat kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada setiap waktu dan setiap masa. Semoga dengan kita bersyukur itu Allah akan tambah lagi macam-macam nikmat yang kita perlukan dari masa ke masa sejak kita berada di dunia ini sampailah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, sekali lagi kita bersyukur ke hadrat Allah, di mana Allah beri berbagai nikmat, antaranya kesihatan. Sebelum kesihatan Allah beri kita hidup dan beri macam-macam nikmat yang kita sendiri pun tidak mampu untuk membilangnya satu-satu. Namun dalam nikmat-nikmat yang banyak itu perlu kita ingat dan kita sebut, kerana Allah Subhanahu wa taala meminta supaya kita menyebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat yang Allah beri kepada kamu itu wahai Rasulullah, hendaklah engkau sebut. Dan kita juga umat Islam ini adalah umat yang diminta oleh Allah supaya kita memahami dan mengenang nikmat Allah dan merasai bahawa seluruh nikmat yang kita sedang lalui ini adalah semuanya datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa jua nikmat yang sampai kepada kamu itu, yang kamu kecapi itu, yang kamu rasa itu adalah semuanya datang dari Allah. Dan nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang Allah beri kepada hamba-Nya ialah ni'matul din atau ni'matul iman. Ni'matul din atau ni'matul iman, ni'matul Islam ini Allah Subhanahu wa taala tidak beri semua kepada hamba-Nya sebagaimana Allah beri nikmat lain kepada semua hamba-Nya. Nikmat hidup Allah beri semua, tak kira dia Islam atau tidak. Nikmat sihat sama juga Allah beri kepada semua. Begitulah juga nikmat-nikmat lain. Namun kalau kita perhatikan nikmatul Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak beri semua kepada hamba-Nya, tetapi Dia beri kepada orang yang Dia hendak beri. Dia pilih di antara hamba-hambanya yang Dia nak beri, Dia beri. Karena itu nikmatul Islam adalah sebesar-besar nikmat yang Allah anugerah kepada orang yang Dia sayangi. Hatta orang yang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun semasa dia tak semua beriman. Orang yang beriman adalah orang pilihan Allah untuk beriman. Orang yang tidak beriman di zaman Rasulullah lagi dan selepasnya sampai kini ialah Allah tidak nak pilih mereka beriman. Karena itu kita yang diberi Islam, diberi iman ini perlu bersyukur banyak-banyak
kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita adalah dipilih dan diberi iman dan Islam. Iman dan Islam ini adalah suatu anugerah yang sangat besar yang tidak boleh dibanding dengan apa-apa anugerah di dunia ini. Iman adalah satu anugerah yang paling mahal, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apabila seseorang itu beriman, kalau Allah nak panggil dia, Allah tak panggil dengan nama dia. Allah panggil dengan iman yang Allah beri kepadanya. Kita tengok di dalam Al-Quran, kita dapati kalau Allah Subhanahu wa taala nak panggil orang yang dia kasih, Allah akan sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Dia tidak sebut nama, tapi dia sebut iman. Nama ni boleh berubah daripada seorang ke seorang, macam-macam nama, tapi semua nama-nama itu dihimpun dengan iman. Kerana itu Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kerana itu biar kita rasa syukur sebanyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memilih kita dan memberi iman kepada kita dan memberi Islam. Kerana itu kita kena banyak berasa syukur dan bergembira. Seterusnya saya ucap terima kasih kepada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam yang telah mengatur program ini dan juga kepada Universiti Islam Perlis yang telah bekerjasama dalam menjayakan program kita pada hari ini, dan kepada semua hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini saya nak ajak kita tengok satu perkara yang besar dalam hidup kita, iaitu dua perkara yang kita sedang lalui, iaitu masjid dan dakwah. Masjid adalah rumah Allah. Masjid asalnya berasal daripada perkataan tempat sujud. Tempat sujud, isi makan dipanggil. Maka tempat itu adalah dinamakan masjid. Kerana itu masjid ni boleh buat kecil ke, besar ke, terpulang. Tapi asalnya itulah. Dan masjid ini merupakan satu tempat yang paling mulia dalam kehidupan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah buat masjid melalui para nabinya. Banyak Masjidil Haram Mekah, Masjid Madinah Al-Munawwarah, Masjidil Aqsa. Ini adalah masjid-masjid yang utama di dunia. Masjidil Haram adalah telah dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam, ya, alaihimassalam. Begitu kemudian Masjid Quba dibina oleh Rasulullah, Masjid Madinah juga, dan begitulah juga masjid-masjid lain banyak serata dunia ini dibina oleh umat Islam. Dalam hubungan ini kita ingin tahu bagaimana kedudukan masjid di dalam kehidupan kita umat Islam. Yang pertama, masjid adalah tempat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya Masjid Haram di Mekah. Bayangkan tuan-tuan, masjid ini disebut ahabbul baqa ila Allah, tempat yang paling dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan sebuah hadis bahawa anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul buldan ahabbu ila Allah wa ayyul buldan abghadu ila Allah. Wahai Rasulullah, manakah negeri yang paling Allah sayangi dan sukai, dan mana pula negeri atau tempat yang Allah tidak sukai, Allah murkai? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, la adri, la adri, hatta as'ala Jibril alaihi salam fa'atahu Jibril fa'akhbarahu anna ahsanal biqa' ila Allahil masajid wa abghadul biqa' ila Allahil aswaq. Maksudnya
tempat yang paling Allah sukai di dunia ini adalah masjid-masjid, dan tempat yang Allah tidak sukai adalah pasar. Kenapa? Pertama, masjid adalah tempat orang mengingati Allah. Pasar, orang tak ingat pada Allah situ. Jarang orang ingat pada Allah. Orang pergi membeli dan sebagainya. Namun Rasulullah SAW mengajar kita, kalau kita pergi ke pasar, kita perlu berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau orang baca doa tersebut, zikir tersebut, dia akan diberi pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Pergi masjid boleh pahala, pergi pasar pun kalau kena gaya boleh pahala, dapat pahala. Dan banyak pahala tu. Biasa tak baca apa ni zikir tadi kalau pergi pasar, masuk pasar. Pasar kecil ke, pasar besar ke, pasar sehari ke, pasar minggu ke, pasar malam ke, sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak tahu pahala dia, buka Google. Google ada tekan tuan-tuan. Buka. Banyak pahala dia. Tinggi besar nilainya. Oleh kerana kenapa Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala yang banyak? Kerana biasanya orang pergi ke pasar, orang tak ingat pada Allah. Dan di pasar juga ada orang menipu. Menipu macam mana? Ialah bercakap bohong. Antaranya ialah untuk laku barang, dia buat macam-macam promosi walaupun benda itu tidak berlaku. Antaranya ialah tawar-menawar. Kerana di pasar juga ada orang bersumpah wallahi, tapi orang Melayu jaranglah. Kalau saya jual ni tak ada untung, saya rugi. Sedangkan orang tawar tu ada lagi untung dia. Itu bohong namanya. Oleh kerana itulah kita tengok di sini masjid merupakan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala juga meletakkan kedudukan masjid merupakan kedudukan yang tinggi, dan Allah memberi penyaksian terhadap orang yang memakmurkan masjid, orang itu orang beriman. Dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah adalah mereka yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah mereka yang mendapat hidayah dan petunjuk, iaitu muhtadin. Orang yang makmurkan masjid adalah orang beriman. Makmur masjid ni ada dua. Memakmur ialah membina masjid. Kerana itu kalau kita ada peluang membina masjid, kita buat masjid. Buat masjid ni tidak semestinya kita buat sebuah masjid. Boleh jadi tak ramai orang ada duit nak buat masjid. Namun kita berkongsi walaupun dengan seraut pasir. Bawa pasir sikit. Kalau sekarang ni dalam bahasa Melayu, walaupun dengan RM1 atau 50 sen, buat masjid. Apa yang kita ada? Allah Subhanahu Wa Taala nak lihat kita lakukan amalan itu dan kesungguhan kita. Banyak sikit berbeza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nilainya. Ada orang derma 100,000, pahalanya sikit. Ada orang derma RM1, nilainya besar. Di sisi Allah, nilai manusia berbeza. Macam mana orang yang derma 100,000, sikit nilainya, kecil nilainya,
di sisi Allah, sedangkan orang yang derma RM1 lebih besar. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritanya orang yang menderma 100,000 itu duit dia ada juta. 100,000 tak ada apa. Orang yang menderma RM1 tadi nilainya dia hanya ada RM2. RM2 duit dia. RM1 dia derma, RM1 untuk dia makan, dia guna. Maknanya besar nilai berbanding dengan orang 100,000 tadi. Karena tu kita jangan tengok nilai di segi angka. Angka perlu juga, tapi kadang-kadang nilai di segi keikhlasan dan pengorbanan. Orang yang ada RM2, kalau dia keluar RM1, mana separuh harta dia. Orang yang keluar 100,000 tapi harta dia ada RM1, berapa sen? Berapa persen? Itu dia punya nilai. Karena itulah nilai ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai di segi manusia berbeza-beza. Sebagai contoh, kita dekat dengan Ramadan. Allah sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, berubahnya mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Tapi kalau kita bau busuk lah. Yang bercakap ni di sisi Allah. Banyak nilai manusia yang berbeza dengan nilai yang diberikan oleh agama kita Islam. Sebagai contoh, saya boleh nak bawa contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Adakah kamu tahu siapa orang yang bankruptcy? Kita selalu dengarkan orang bankruptcy. Para sahabat yang mendengar ucapan itu menjawab, "Man la dirham lahu wa la dinar." Orang yang sudah tidak ada duit 1 sen pun. Dirham pun tak ada, apalagi dinar. Rasulullah kata, berjelaskan, orang yang memplis, orang yang bankruptcy daripada umat aku ialah orang yang datang dengan salatnya banyak, puasanya, zakatnya dan banyak amalan-amalan kebaikan. Namun dalam kehidupan di dunia ini dia pukul orang ini, dia caci orang ini, dia melakukan keburukan kepada orang ini. Ramai orang yang dilakukan keburukan. Maka pada hari akhirat nanti Allah akan ambil amalan baik dia yang dilakukan itu diberi kepada orang yang dilakukan keburukan. Kalau habis. Kalau sekiranya keburukan dia banyak, dosanya banyak, kebaikan yang dia lakukan itu tak cukup untuk bayar, supaya orang buta, maka dosa-dosa orang yang dia lakukan kesalahan tadi ambil diletak ke atas dirinya. Jadilah dia orang muflis, orang yang bankruptcy. Jadi Rasulullah betulkan persepsi bankrupt. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala betulkan persepsi berjaya. Kita belajar sekolah, kita belajar di universiti, kita berjaya, lulus dengan baik. Memang ya, berjaya. Tapi persepsi ni betul untuk dunia, tetapi tidak selamanya betul untuk kita pegang untuk sampai ke akhirat. Orang yang berjaya di dunia belum tentu berjaya akhirat. Belum tentu. Orang yang berjaya sebenar-benarnya ialah orang yang dapat masuk ke syurga. Itu wazalikal fawzul azim. Itulah berjaya. Karena itu orang yang berjaya di dunia, kalau mengikut ukuran dunia, biasanya orang berjaya sebut orang yang dapat lulus tinggi, orang yang dapat pekerjaan yang baik, orang yang dapat ada harta yang baik, ada pangkat yang tinggi, macam-macam. Pokoknya senanglah dia hidup dunia. Kita perlu tengok adakah kesenangan itu yang dia dapat di dunia bertepatan dengan syarak, dengan Islam, dengan agama Allah atau sebaliknya. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tidak, belum dapat dikatakan dia berjaya yang sebenarnya. Karena itu persepsi itu perlu dibetulkan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim dan dalam banyak hadisnya tentang masjid ini, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendorong umatnya supaya membina masjid. Membina masjid ini dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man bana lillahi masjida, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membina masjid di dunia ini, Allah akan bina mahligai untuk dia di akhirat nanti. Seperti saya sebut tadi, membina masjid ni walaupun sedikit, dengan RM1, RM2 dan sebagainya, kita membantu. Tadi saya sebut membangun masjid, membina masjid. Membangun masjid, maksud dia membangun di segi fizikal dan membangun di segi menghidupkan masjid. Ramai orang boleh buat masjid besar-besar, tetapi nak menghidupkan masjid itu tidak semudah untuk bina masjid. Masjid ni akan terbina apabila ramai orang pergi dan melakukan ibadat di sana. Karena itulah membina masjid di segi membangunkan masjid di segi fizikal mudah. Setahun 2 tahun siap. Tetapi nak membangunkan masjid, untuk memakmurkan masjid tidak mudah. Tetapi perlu kepada orang-orang yang faham tentang masjid ini. Kenapa tuan-tuan? Di antara amalan di segi bina masjid ni, di antara amalan yang boleh memberi manfaat kepada seseorang itu setelah dia meninggal dunia ialah amal soleh dia, ilman allamahu wa nasyarah, ilmu yang dia ajar dan dia sebarkan. Wa waladan salihan tarakahu, anak yang saleh dia tinggalkan selepasnya. Wa mashafan warasahu, mashaf yang dia tinggalkan, dia warisi, seperti Quran kita letak di masjid. Itu boleh memberi pahala kepada kita setelah kita mati. Au masjidan banahu, atau masjid yang telah dia bina di dunia ini. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya pada waktu dia sihat dan pada waktu dia hidup, yulhiqu min ba'di mautih, akan semuanya itu akan menyusuli selepas dia meninggal dunia nanti. Karena itu saya boleh panggil anak-anak lah, pelajar-pelajar kita, mahasiswa ni. Kalau dengan saya ni boleh panggil anak dan boleh panggil cucu pun setengah boleh. Ilmu yang kita belajar ilmu. Kita sekarang belajar. Kita belajar sekarang. Dalam bidang apa? Macam-macam bidang. Belajar ilmu ni, Rasulullah sebut, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid urfal jannah. Sesiapa yang belajar ilmu, yang sepatutnya dia belajar ilmu itu adalah untuk mencari keredaan Allah, tetapi dia tidak belajar kecuali untuk mendapat bahagian dunia, maka seseorang itu tidak akan dapat mencium bau surga. Ini betul niat ni. Kena betulkan niat. Kalau dulu tak betul, kita betul sekarang. Belajar lillahi ta'ala, kerana Allah. Kenapa maksud kerana Allah? Allah perintah kita belajar. Kita belajar dengan ikhlas hati, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan jamin kehidupan kita. Bukan kita nak jamin kehidupan kerana belajar, tak. Kita belajar kerana Allah, Allah akan jamin kehidupan kita. Kena letak biar betul. Apabila kita letak demikian dengan cara belajar lillahi ta'ala, maka kita akan diberi pahala setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap masa yang kita belajar itu. Dan kita datang dari jauh, belajar datang ke sini. Kita keluar daripada rumah kita untuk belajar ilmu, maka kita diletak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang keluar di jalan Allah. Mulia kan? Mulia.
Karena tu kita orang Islam biar tasawur, gambaran tu jelas dalam fikiran kita. Biar jelas apa yang kita lakukan ini adalah mengikut syariat Allah, mengikut ajaran Islam. Rasulullah sebut dalam hadis lain, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang itu meninggal dunia, anak Adam, maka terputus hubungannya dengan dunia kecuali 3. Dalam hadis ini tambah lagi, saya baca tadi, yaitu sedekah jariyah, au ilmi yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu yang dapat yang berguna, dan anak soleh yang mendoakan. Saya nak sebut tentang ilmu ni. Mungkin ramai juga orang terbayang atau dia faham di dalam mindanya, apabila disebut ilmu, dia terbayang ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu fiqh. Rasulullah sebut ilman yuntafa'u bih, ilmu yang berguna. Semua ilmu yang kita belajar di dunia ini, dalam hidup kita, adalah semuanya ilmu yang berguna. Saya nak sebut secara mudah, ilmu ni kita belajar di sekolah rendah, sekolah menengah, sekarang di universiti. Di sekolah rendah dulu kita belajar apa? Kita belajar baca, bahasa. Kita belajar matematik. Kita belajar ilmu alam. Kita belajar sejarah. Kita belajar sains. Apa lagi kita? Macam-macam kita belajar. Kita belajar tafsir, kita belajar hadis, kita belajar fiqh dan sebagainya. Semua ini adalah ilmu. Tinggal lagi ilmu itu ada ilmu tingkatan dia. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang berhubung dengan Allah. Ilmu yang berhubung dengan Allah, itu ilmu yang tingkatan yang paling tinggi, yaitu ilmu yang berhubung dengan Al-Khaliq. Ilmu yang kedua ialah ilmu yang berhubung dengan makhluk. Ilmu yang berhubung dengan makhluk ni matematik, sains, ilmu alam, sejarah dan sebagainya. Ini semua ilmu. Apabila seseorang itu belajar ilmu tadi, belajar ilmu matematik, dia adalah belajar ilmu yang bermanfaat. Ilmu sains, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Saya nak sebut, kalau sebut fiqh hadis semua orang faham dah. Tapi saya nak sebut ilmu bermanfaat. Bukan buat air. Oh ya, orang tak buat. Botol ni, plastik botol plastik. Nak buat ni perlu belajar ilmu macam-macam, ilmu sains, matematik dan ilmu yang berkaitan dengannya. Tidakkah botol ini satu yang bermanfaat? Kan? Kalau tak ada botol ni, susah juga nak bawa air ni. Kan? Nampak tak ilmu bermanfaat? Ilmu yang dipelajari itu. Baik. Maka mempelajari ilmu ini adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan kalau kita nanti sampai boleh mengajar orang ilmu ini, maka kita akan mengajar ilmu yang bermanfaat kepada murid-murid kita. Bangunan musalla kita, antara ilmu yang ada di sini ni, nak buat musalla ni macam-macam kita tengok ni, mesti ada ilmu matematik. Nak ukur berapa jarak, berapa panjang semin, berapa banyak semin, bilangannya, berapa beg semin, sukatannya macam mana, berapa paku, berapa besi, berapa tu matematik lah tu. Kan? Baik. Ilmu sains ada di sini. Nak buat cat macam mana, nak buat bom-bom macam mana, itu semua ni ilmu. Ilmu matematik yang kita belajar ini, begitulah juga ilmu sains yang kita pelajari, dan macam-macam ilmu yang
terlibat untuk membuat sebuah bangunan. Maka ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang itu sendiri dan bermanfaat untuk digunakan oleh orang lain. Biar kita nampak. Jadi ilmu ini berkembang daripada satu masa ke satu masa. Tak berkembang macam mana kita belajar di universiti. Universiti ada, guru-guru mengajar, dan guru-guru akan mengajar kepada anak muridnya. Anak murid pula jadi guru. Jadi guru sampai terus menerus. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat, boleh diguna kemanfaatannya untuk diri sendiri dan juga orang lain. Maka inilah yang akan bukan sahaja untuk semasa berada di dunia, tetapi selepas seseorang itu meninggal dunia, kalau dia mengajar ilmu yang bermanfaat ini, maka pahalanya terus menerus dan tidak berhenti. Karena itu jangan rasa keliru dalam hal ini. Saya pernah pergi ke sekolah. Ada guru ni, ada guru yang mengajar agama, ada guru yang mengajar subjek-subjek lain. Saya pernah bertanya kepada guru-guru, rasa tak guru-guru yang mengajar matematik, sains, bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa apalah, tak kira bahasa-bahasa apa pun, rasa tak ilmu tu ilmu bermanfaat? Ramai yang jawab dia tak merasai, dia tidak memahami bahawa ilmu yang dia ajar tu ilmu yang membawa manfaat. Saya sebut di sini supaya kita faham, ilmu yang dipelajari di sini adalah ilmu yang bermanfaat, bukan hanya untuk kita kalau kita pandai, tetapi juga dengan kepandaian yang ada pada kita, kita boleh sebarkan ilmu ini kepada masyarakat, dan dengan sebab itu maka masyarakat akan dapat menikmati ilmu dengan hasil ilmu. Bagaimana orang buat jalan raya, itu ilmu. Bagaimana orang buat pintu tu buat gerai, ilmu buat gerai, itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu buat kayu ni panggil menghadang. Kena ada ilmu nak buat ni, tak ada ilmu tak jadi. Saya nak suruh nampak, saya nak suruh kita semua memahami bahawa kita belajar ni adalah ilmu yang bermanfaat. Jangan rasa kecil hati. Sebab ramai orang yang memahami belajar ilmu tafsir itu ilmu bermanfaat. Ya, memang betul, itu ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu ini juga ialah ilmu yang bermanfaat. Biar kita sama-sama faham. Baik. Kemudian kita kembali ke masjid kita. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memuliakan dua orang yang utama di masjid. Tapi orang lain pun mulia juga. Yang utama siapa? Imam dan Bilal. Bilal telah memberitahu dan sebagai orang yang dipertanggungjawab amin atau SU setiausaha. Kalau sebuah kampung ada setiausaha, Bilal ini merupakan seorang atau setiausaha untuk memberitahu masyarakat tentang waktu-waktu dalam solat. Orang yang azan, suaranya sejauh mana suaranya didengar, maka semua makhluk yang sampai suaranya itu bersaksi di hadapan Allah bahawa dia mendengar orang yang bersyahadah, menjadi saksi untuk dia. Kerana itu kalau orang faham kena mengundi nak azan ni. Tapi sekarang ni tak ada kena mengundi pun, orang bertolak-tolak tak mahu azan. Sebab apa tak nak azan? Mudah jawab, saya tak pandai. Setengah orang kata saya tak ada suara. Suara ada belakang. Nah. Azan. Sama ada suara kita ni sedap sebenarnya. Suara kita ni sedap, tapi kita tak melahirkan dia jadi sedap. Tak tahulah kita suara kita sedap tak sedap azan. Jadi oleh kerana itulah suara orang azan ni, kerana itu apabila orang azan kita kena
sebut sebagaimana orang yang muazzin itu sebut. Kalau dia kata Allahu Akbar, kita pun sebut Allahu Akbar. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah, kita pun sebut sama. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita sebut sama sebagai mana dia sebut. Apabila dia sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita sebut la haula wala quwata illa billah. Apabila dia sebut Allahu Akbar, kita sebut sama dengan dia sebut lagi. Apabila dia sebut la ilaha illallah, kita pun sebut la ilaha illallah. Rasulullah sebut dalam hadisnya, apabila kita sebut la ilaha illallah selepas muazzin sebut la ilaha illallah, kita sebut dengan penuh keikhlasan, dengan membenarkan seluruhnya, dia pasti akan masuk surga. Pasti masuk surga. Ini kedudukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Begitu juga kita tengok di sini Rasulullah ada lagi kedudukan yang tinggi dan mulia berhubung dengan ini, iaitulah masjid ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubungan masjid. Ada 7 golongan yang mendapat bayang arasy di akhirat nanti. Dan di akhirat tidak ada apa-apa bayang pun untuk berteduh selain daripada bayang arasy. 7 golongan tersebut disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil, al-imamul adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jal, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Saya nak ambil yang tu. 7 golongan yang akan mendapat duduk berteduh di bayang aras di hari akhirat nanti, dan di akhirat nanti tidak ada apa-apa bayang pun boleh manusia buat berteduh kecuali bayang aras. 7 golongan ini, yang pertama ialah al-imamul adil, imam yang adil. Imam yang adil adalah maksud pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil ini maksudnya pemerintah yang menjalankan urusan pentadbirannya mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adil. Kerana itu orang yang memerintah ni kalau ikut ajaran Islam, dia akan diberi ganjaran yang besar, dan di akhirat besok nanti diletak di bawah bayang aras. Kalau kita sekarang BBIP lah. BBIP. Nak sebut sekarang, tapi lebih lagi daripada tu. Dengan syarat dia adil. Adil ikut syariat Allah. Bukan adil mengikut pertimbangan kita, tak. Ikut syariat Allah. Apa yang Allah syariatkan, laksana yang itu. Apa yang Allah tegah, jauhi. Kemudian wasyabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang lahir membesarnya dalam mentaati Allah. Taat pada Allah, jangan buat yang Allah larang, buat yang Allah suruh. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki termasuk wanita, perempuan, hatinya sentiasa teringat nak pergi ke masjid untuk menunaikan salat Jumaat. Ada tak kita selalu teringat nak pergi ke masjid, nak salat Jumaat? Kalau tak ada lagi, kena letak dalam diri kita. Kita niat. Biar kita di akhirat nanti akan dapat berada di bawah bayang arasy sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warajulani tahabba fillah ijtama'a ala zalika wa tafarraqa alaihi. 2 orang lelaki yang saling menyayangi antara satu sama lain kerana Allah. Kalau sebut lelaki, dengan otomatik masuk perempuan. Itu kaedah dalam Quran, dalam Islam. Kalau kita baca Quran dan hadis, apabila sebut laki-laki, otomatik masuk perempuan. Kalau sebut perempuan muslimat, tak masuk laki-laki. Tu beza dia. Jadi 2 orang yang hidup di atas dunia ini berkasih sayang tu kerana apa? Kerana Allah, bukan kerana lainnya, bukan kerana perniagaannya, bukan kerana duduk sekampus, tapi kerana dia
Islam, dia sayang, dia suka melakukan amal baik, kita suka dia kerana dia ikut agama Allah. Maka golongan ini juga akan dapat duduk di bawah bayang aras. Begitulah juga warajulun da'atuhu imra'atun zatu mansibin wa jamal faqal inni akhafullah. Seorang lelaki, termasuk seorang perempuan, apabila digoda oleh, kalau seorang lelaki digoda oleh seorang perempuan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, lalu dia kata inni akhafullah, aku takutkan Allah. Begitu juga seorang perempuan, seorang wanita, kalau digoda oleh seorang laki-laki, maka dia kata saya takutkan Allah. Okey. Begitulah juga wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha fala ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang lelaki, termasuk seorang wanita juga, dia memberi sedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya itu, sehingga sebagaimana sembunyinya itu dia menyembunyikan daripada orang lain, seperti tangan kanan memberi sedekah, tangan kiri tak tahu. Orang-seorang ni Rasulullah buat bandingan, seorang yang memberi sedekah, dia menyembunyikan sedekahnya, sehinggalah tangan kanan dia beri sedekah, tangan kiri tak tahu. Mustahil kan gitu kan? Ni nak cerita jangan beritahu kepada sesiapa apabila kita buat kebaikan dan juga termasuk sedekah. Kemudian golongan yang terakhir, yang ketujuh, warajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang lelaki yang duduk bersendian mengingati Allah, lalu mengalirlah air matanya bercucuran. Maka golongan ini adalah golongan yang mendapat bayang aras. Kemudian kedudukan kelebihan masjid dan lagi ialah masjid, Allah memuliakan orang yang datang ke masjid. Alhamdulillah pada malam ni kita duduk di masjid termasuk orang yang Allah muliakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa wa jaa ilal masjid wa huwa zairullahu azza wa jal wa haqqu 'alal mazwari an yukrimaz zair." Sesiapa yang berwuduk di rumah dia kemudian datang ke masjid, maka dia adalah orang yang menziarahi Allah Subhanahu azza wa jalla, dan menjadi kewajipan orang yang diziarahi memuliakan orang yang datang untuk menziarahnya. Kita apabila kita pergi ke masjid, Rasulullah kata kita ziarah Allah, kita ziarah rumah Allah, dan Allah akan memuliakan orang yang ziarahnya. Jadi kita kena ambil peluang seperti ini. Masjid adalah rumah, tempat orang yang bertakwa. Karena itulah Rasulullah sebut dalam hadis lain, apabila kamu sentiasa melihat seseorang itu pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka engkau katalah dia ni orang beriman. Begitu juga orang pergi ke masjid ni, Allah suka dan gembira, sebagaimana sukanya orang keluarga kita dari jauh, dari luar negara, lama tak jumpa, balik jumpa. Macam mana kita suka tak? Mak kita pergi Mekah, tak? Pergi Mekah dah menangis dah sekali, kita menghantar dia di lapangan terbang. Balik pula menangis pula. Ya, ni cerita orang pergi Mekah ni. Tak? Pengalaman kita tengok orang lah. Gembira tak? Gembira tak apabila mak kita, keluarga kita balik dari jauh, dari luar negara, lama tak jumpa, rindu kita jumpa dia. Macam mana rasa? Gembira. Tak boleh nak cakap dengan perkataan. Kadang-kadang suasana dan air mata boleh menceritakan bagaimana gembiranya kita. Begitulah Allah suka gembiranya orang yang datang ke masjid. Boleh bayangkan? Bayangan ini mungkin untuk kita faham sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala walillahil mathalul a'la. Allah lebih lagi pada itu.
Begitulah juga orang yang datang ke masjid ketika gelap, malam gelap, tak ada lampu, tak ada bulan, tak ada cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersebut, Basyarul masya'in fi zalmi fi zulami ila al masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira orang yang berjalan menuju ke masjid dalam keadaan gelap gulita dengan cahaya yang terang di hari kiamat nanti. Itulah banyak lagi. Dan kedudukan ini sangat banyak lagi yang ada, tetapi saya nak berpindah kepada suatu perkara yang saya rasa lebih besar di sini, iaitulah berdakwah, berhubungannya dengan dakwah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu perkara yang paling utama dalam hidup kita. Kalau kita tidak nak berdakwah pun sebenarnya kita berdakwah. Kalau kita berdakwah, memang kita berdakwah. Dakwah ni ialah mengajak, menyeru, memanggil, mendorong untuk buat baik. Kalau kita jumpa dengan orang, kita ajak untuk kebaikan, itu dakwah. Kita jumpa dengan orang, kita beri kebaikan, itu juga dakwah. Orang pakai pakaian, kita pakai pakaian, itu dakwah tu. Kita pakai fashion apa? Fashion kita pakai tu, sebenarnya kita sedang mempamerkan satu fashion, itu dakwah. Biasa tengok orang pergawati, model, dia pakai pakaian tu lalu duduk tengah orang kan. Orang duduk ramai itu lalu ke tengah orang dengan gayanya, pakaiannya. Itu dakwah namanya itu. Tapi dia tu kita tak panggil dakwah, dia ayah. Mendiayahkan. Dekatlah dakwah dengan dia ayah tu. Mengajak orang suruh, minta orang buat sama dengan dia. Pakai supaya aku ketat begini, apa ni, kain aku tak cukup hari ni, tapi pakai yang ada-ada je lah. Orang perga fashion tu kadang-kadang kain dia tak cukup. Tak, macam mana kan? Dah orang suruh pakai tu, orang bayar dia. Kira-kira kalau kita ni pakai tak cukup kain, tak malu nak pergi depan orang. Walau bagaimanapun, itulah yang berlaku. Maksudnya, dakwah ni bukan sahaja ucapan, tetapi action, tindakan. Kalau orang seorang dia berjalan, dia pakai pakaian membuka aurat, tak tutup aurat, sebenarnya dia sedang berdiayah, menyeru orang supaya melakukan amalan serupa. Secara tak sedar ke sedar, itulah sebenarnya. Sebab apa? Apabila dia lalu depan orang pandang, orang tengok, dia telah berjaya menarik perhatian orang. Kerana tu perkara ini besar, bukan kecil dalam kehidupan. Oleh kerana itulah dakwah adalah maksudnya ialah mengajak orang kepada kebaikan. Pendakwah yang pertama, peranan ini dimainkan oleh para nabi dan rasul, dan kepada kita umat terakhir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia seluruhnya mengikut ajaran Islam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kecuali untuk membawa rahmat kepada seluruh alam ini. Rahmat kepada alam ini adalah dengan mengikut ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang mengikut ajaran Islam, dia adalah orang yang mengikut mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan apalagi di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan ukur amalan setiap hambanya di dunia ini menurut Islam. Tak kira dia terima ke Islam atau tidak, soalannya sama. Orang Islam ke, bukan Islam ke, apabila masuk kubur soalan sama. Samalah kita duduk dalam dewan peperiksaan. Soalan tu sama aja. Ada orang boleh jawab, ada orang tak boleh jawab.
Sama juga soalan akhirat di dalam kubur, soalan sama. Sama ada orang ini Islam atau tidak. Soalan yang sama, yaitu siapa Tuhan kamu? Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa ma qiblatuka. Semuanya sama. Orang Islam boleh jawab kalau dia Islam. Jawab ikut skrip. Skrip ni Allah hanya tetap dah skrip ni macam ni ya. Kerana tu kita terpulang kita. Allah Subhanahu wa taala hanya akan terima amalan mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan ajaran Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima walau sebanyak mana dia lakukan amalan tersebut. Untuk mudah kita faham, saya nak sebut malam ni syarat sembahyang. Yang pertama, Islam. Yang kedua, akil balik. Akil balik itu kemudian. Yang pertama Islam. Kalau tak Islam, tak cakap dah syarat-syarat lain. Begitu juga puasa. Syarat puasa yang pertama Islam. Kenapa? Ukurannya, terimakah amalan itu atau tidak? Islam. Setelah Islam, kita orang Islam, Allah akan tengok amalan kita lakukan itu cukup tak syarat untuk diterima. Syarat pertama Islam, itu wajib ada. Yang kedua ialah wa man kana yarju liqa Allah falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap nak berjumpa dengan Allah di hari akhirat nanti, dengan mendapat keredaan, dengan dapat penerimaan, falyamal amalan salihan, hendaklah dia lakukan amal salih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia melakukan syirik terhadap Allah dengan apa-apa pun. Syarat pertama amal salih, yang kedua jangan syirik. Dalam hubungan ini dia ada hubungan dengan ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk, yaitu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan mati dan juga kehidupan untuk menguji kamu siapakah di antara kamu orang yang melakukan amal yang terbaik. Al-Fudail bin Iyad menyebut ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan paling tepat, paling betul. Orang bertanya, ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa ma aswabuh, apa yang paling ikhlas dan apa yang paling betul? Dia menyebut, innal amala idza kana sawaban, idza kana mukhlasan wa lam yakun sawaba la yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun mukhlisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Satu amalan yang dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak betul, tidak diterima. Begitu juga amalan itu yang dilakukan dengan betul, tidak ikhlas, juga tidak diterima. Sehingga ikhlas dan betul. As-sawa al-ikhlas ay yakuna lillah. Ikhlas itu hendaklah dilakukan amalan tersebut lillah, kerana Allah. Was-sawab ay yakuna ala sunnati Rasulillah. Betul itu ialah mengikut sunnah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan amalan kita nak buat. Setelah Islam, syarat pertama amal soleh tadi ialah amalan itu ikhlas, yang kedua betul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengajak manusia supaya jadi muslim, dan muslim yang melaksanakan amalnya betul. Kerana itulah untuk hal ini dakwah itu ialah untuk menyebarkan Islam kepada seluruh masyarakat dan menyampaikan agama ini dan mengajak orang untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, hidayatun nas
memberi hidayah, bimbingan kepada manusia, wa ta'limuhum wa ta'li umur dinihim, mengajar urusan kehidupan mereka di dunia ini mengikut agama dengan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Yang ketiga, istiqamah di dalam kehidupan. Istiqamah dalam kehidupan dan muamalah, hubungan dan kerja buat mereka, sama ada dalam ibadah, dalam muamalah, dalam jual beli, dalam keluarga, dalam segala-galanya perlu mengikut Islam. Kerana amalan kita kalau tak ikut Islam, kita tak dapat apa-apa. Bayangkan orang pergi kedai. Sekarang ni orang dah hantar kegemaran orang pergi supermarket. Dia bawa troli, tolak troli. Kosong troli itu dulu. Mari dekat kaunter penuh troli. Acu kita pergi perhati berapa orang bayar. Ada 100, ada 50, ada 200, ada 300, 500 pun ada. Lebih lagi pun ada. Rasa tak dapat pahala. Pergi beli kedai, beli air sebotol, rasa tak dapat pahala. Beli satu troli, rasa tak dapat pahala. Rasa tak dapat pahala. Kau rasa gitu-gitu je. Rasa gitu-gitu lah. Nak tahu dapat pahala tak dapat pahala senang. Kalau kita tengok orang pergi ke kedai runcit, kedai kecil lah, kedai runcit ni, ambil air sebotol, dia tak bayar. Apa kita rasa? Berdosa kan? Kalau dia bayar, nampak kan? Kalau dia bayar, dapat pahala. Kalau dia ambil, kita kata, ambil harta orang di kedai, tak bayar, berdosa, kita faham. Tapi kalau dia pergi beli, kita pun tak rasa dia dapat pahala. Sebenarnya dapat pahala. 500 beli hari itu. Pergi beli kedai belanja 500. Tak dapat pahala ke? Dapat. Kita beli dengan ikhlas kerana Allah. Kita nak barang tu, kita tak boleh ambil barang orang. Harta orang kita tak boleh ambil. Kecuali dengan cara kita membeli. Itu satu. Ataupun dia memberi. Hibah dia panggil. Disebut hibah. Dia memberi. Atau dia derma, dia sedekah, atau dia hadiah. Boleh ambil. Tapi selain daripada cara-cara yang dibenarkan, kita tak boleh ambil harta orang. Tak boleh ambil duit orang. Tak boleh ambil air orang. Baik, kalau kita membeli, kita melakukan kerja tu dengan betul dan ia akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak adalah kita ni orang yang tak membeli. Orang menjual, boleh pahala. Orang membeli, dapat pahala. Kerana itulah, apabila kita nak pahala ni diberi oleh Allah, maka kita perlu ikut cara Islam. Hatta orang buat kenduri. Ni dekat nak cuti sekolah ni, ramai orang nak kenduri. Orang nak kenduri kahwin lah biasa kan. Buat kenduri. Buat kenduri, ya, kahwin. Kahwin tu ikut Islam tu. Boleh pahala orang kahwin. Kita selalu pergi kenduri, rasa-rasa tak boleh pahala kahwin. Kena kita faham bahawa kahwin itu adalah sunnah Rasul. Boleh pahala. Saya tidak nak suruh kahwin malam ini. Ni belajarlah dulu. Jangan sibuk-sibuk nak kahwin. Tapi kalau dah ada jodoh, kalau mak ayah okey lah, tak apalah. Itu cerita tak masuk dalam bab ni. Jadi saya nak sebut gitu. Kemudian dakwah juga untuk mengajak orang akhlak yang mulia. Dan menghindarkan diri daripada akhlak-akhlak yang buruk supaya tidak menjadi perkara-perkara yang boleh membawa perkelahian atau permusuhan di antara satu sama lain. Mengajak seluruh masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah juga untuk menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga darah
dan menjaga agama, begitulah juga untuk mendapat kebahagiaan, ketenangan, keamanan dalam kehidupan ini. Karena itulah perlunya dakwah ini dilaksanakan dalam kehidupan kita. Karena itu bagi orang yang nak melakukan dakwah, dan semua kita boleh buat dakwah, mengajak orang kepada kebaikan mengikut kemampuan dan kedudukan kita yang kita ada. Tapi perlu ada perkara-perkara yang utama, yang asas, iaitu yang pertama, hendaklah kita lakukan dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nak dakwah ni kena pandai dan faham. Jangan kita nak dakwah kita tak faham. Kita tak faham apa kepada apa yang kita nak ajak. Kita kena faham, dan kita sepatutnya, alhamdulillah, kita sama-sama belajar dan kita faham. Dakwah tadi dengan cara bijaksana. Jangan kita pergi dakwah jadi buruk lagi, bertambah buruk. Kalau kita tak berapa pandai, minta orang yang lebih pandai daripada kita untuk menyampaikannya. Begitu juga kita kena belum menyampaikan dakwah dengan lembut dan kita sayang kepada mereka. Seperti ibu atau ayah dengan anak. Ibu dengan ayah ni, ibu dan ayah ni, dia sayang anak-anak dia. Sayang. Kadang-kadang dia beritahu anak dia sayang anak dia, kadang-kadang dia tak beritahu. Itu masing-masing, tetapi dia tetap sayang. Nak tahu bagaimana ibu sayang tak sayang kita? Kita boleh dengar dia cakap, tetapi orang akan tahu sungguh apabila dia dapat anak nanti. Dia tahulah bagaimana ibu dia dan ayah dia sayang dia. Sekarang ni kalau buat gambaran pun orang tak faham. Orang belum kahwin, belum dapat anak, dia tak faham bagaimana seorang bapa, seorang ibu sayang anak. Tetapi setelah dia dapat anak, dia dapat anak, maka dia baru tahu, oh, macam ni ayah saya sayang kepada saya dulu, sebagaimana sekarang ni saya sayang kepada anak saya. Boleh faham, tapi belum dapat merasai. Dan hendaklah orang yang berdakwah itu toleransinya tinggi, dan juga orang yang mempunyai kemaafan yang tinggi apabila orang melakukan kesalahan terhadapnya. Dan kita nak ajak orang kepada agama, kepada Islam ini, kenalah kita pastikan amalan kita dengan apa yang kita ajak itu adalah bersama, bertepatan antara amal dan ucapan. Hadirin hadirat sekalian, itulah sedikit sebanyak yang saya nak kongsi kepada malam ini. Ada dua perkara, iaitulah kita orang Islam biar jadi orang masjid. Dan pada waktu yang sama, kita juga adalah dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk mengajak orang kepada agama Islam dan buat kebaikan di dunia ini supaya kita hidup aman tentera. Dan lakukanlah mengikut kemampuan masing-masing, mengikut keadaan masing-masing. Dan kita boleh buat sikit, kita buat sikit. Kalau kita boleh buat banyak, kita buat banyak. Dakwah ni ajak orang kepada kebaikan untuk melaksanakan dalam hidup dan untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Apabila masjid kita ramai, dakwah kita berjalan, maka masyarakat itu akan jadi masyarakat yang bahagia dan masyarakat tenteram, dan akan kita rasa aman di situ. Dan bukan saja di dunia ini, insya-Allah kita juga akan menikmati keamanan ini di akhirat nanti. Saya rasa setakat itulah perkongsian pada malam ini, yang baik daripada Allah. Kalau ada salah silap, itu adalah daripada diri saya dan kelemahan saya. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dan juga pihak Universiti Malaysia Perlis yang telah menganjurkan majlis kita pada malam ini. Dan kepada semua yang hadir juga saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan itulah saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.